Tes. Okey. Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So jemput mana yang tak masuk lagi boleh masuk. Ajak kawan-kawan. Okey. Okey, jemput dulu kawan-kawan semua. Assalamualaikum semua. So kita bersiaran pada pukul 9.17 malam lah. 9.17 malam. Okey, first thing first, terima kasih pada yang hadir. Terima kasih pada yang hadir hari ni. Rizkan. Assalamualaikum bro. Sihat? Terima kasih datang. Okey, boleh tag kawan-kawan sambil tu. Hari ni saya sengaja jugalah. Saya sengaja live pada pukul 9.17 malam. Cadangnya saya nak live pada pukul 9.16, 9.16. Tapi tak apalah, kita 9.17. Kalau ada pukul 9.99 malam pun saya akan live. Okey, terima kasih kepada yang datang. Sihat Rizkan? Alhamdulillah. Okey, thank you. Okey, thank you Fazrul Naim is watching. Assalamualaikum. Apa khabar Tuan Fazrul? Moga sihat semuanya. So terima kasih kepada mana yang join Facebook live saya hari ni. Hari ni saya mau kepada nak sharing session lah. Sharing pengalaman saya. Pengalaman pertama saya waktu pertama saya simpan emas. Saya kiranya mau kepada pengalaman pertama saya simpan emas lah. Selamat datang Tembikai Susu. Nama sedap, Tembikai Susu. Okey. So seperti yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, hari ni tajuk Facebook Live saya adalah simpanan gaji pertama naik 88%. So bila tengok tu macam betul ke naik kan? Okey. So hari ni saya nak share. Okey, untuk makluman tuan-puan, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Syukri bin Hanafi, panggil Syukri lah. Syukri, saya dealer Public Gold. PG kod saya PG032390. Bermaksud saya customer Public Gold yang ke 32,000 lah, 32,390. Saya penyimpan emas Public Gold yang ke 32,390. So untuk makluman, sekarang Public Gold dah mencecah 400 lebih penyimpan emas. Thank you Puan Siti. Assalamualaikum Puan Siti bling bling. Boleh ajak kawan-kawan Puan Siti sekali join saya punya session ni. Sebelum tu, dengar tak suara saya? Kalau dengar boleh tak komen? Boleh komen tak? Kalau dengar suara saya, sebut tulis 1. Boleh tak? Takut nanti saya cakap panjang nanti kan tak jelas. Kalau jelas dengar suara saya, tulis 1, komen 1. Kalau tak jelas, komen 2. Fadila, Nur Fadila is watching. Thank you Dila. Apa khabar? Okay, thank you Tuan Fazrul Naim share. Jelas suara saya Kalau tak jelas, beritahu. Salam. Amir Rafiq. Thank you bro. Apa khabar? Okay, Alhamdulillah Rizkan. Okay, jelas. Okay, so saya teruskan perkongsian saya. So hari ni saya akan share pengalaman saya, bagaimana permulaan saya simpan emas. Okay, untuk maklumat tuan-puan, saya simpan emas ni, okay, thank you, jelas. So saya simpan emas ni sejak tahun 2013. So maksudnya ini tahun 2021, sudah tahun ke-7 lah. Tahun ke-7 saya simpan emas. So macam mana saya boleh terjebak dengan simpanan emas ni lah? Okay, saya start kerja pada 1 bulan 4 2013. Dan gaji pertama saya pada bulan 4 lah. Pada bulan 4, waktu 1 bulan 4 tu report duty. Saya kerja di sebuah syarikat swasta lah. 1 bulan 4 report duty. Dan saya dapat gaji pada bulan 4 lah, hujung bulan 4. So setelah saya dapat gaji tu, saya terfikir macam, bila dulu waktu zaman bujang dulu, bila dapat gaji, first saya fikir saya nak beli kereta. Kita beli kereta. Yang kedua, saya nak beli rumah.
Waktu tu orang rumah belum ada lagi lah, bujang. So and then saya fikir dua tu lah. First nak beli kereta, second nak beli rumah. Tapi bila fikir-fikir balik, saya fikir, oh kereta kalau saya beli, sebab waktu tu saya dah ada kereta dah. Saya dah ada kereta. So saya fikir buat apa saya beli kereta baru kan. And then saya nak beli rumah. Saya nak beli rumah waktu tu sebab tak ada komitmen lagi. So saya fikir macam saya kena buat simpanan. Saya kena buat simpanan. So waktu tu saya fikir, saya nak simpan duit ke atau saya simpan emas. Sebab ialah gaji pertama saya fikir macam nak simpan duit ke simpan emas. Kalau simpan duit, nak simpan duit kat mana kan? Kat tabung haji ke, ASB ke atau bank ke. Lepas tu kalau simpan emas, nak simpan emas kat mana. So bila saya fikir saya nak simpan emas. Saya nak simpan emas. Waktu tu saya mula memang sangat, nak cakap sangat mudah tu tak juga, nak cakap sangat pantas pun tak jugalah. Waktu saya mula simpan emas tu, saya cari saya nak simpan emas. So saya google lah emas apa yang bagus. So saya nampak, oh saya belajar daripada Google tu, emas 999 lagi bagus daripada simpan emas 916, which is barang kemas lah. So bermaksud gold bar lagi bagus simpan daripada 916. Itu yang pertama saya belajar. Lepas tu saya cari, okay, so saya dah tahu dah gold bar, kena simpan gold bar. Lepas tu saya cari, dekat mana saya nak cari gold bar tu kan, nak beli, nak simpan gold bar tu kat mana saya perlu cari. So saya google lah, terjumpalah Fabigo pada tahun 2013 tu lah. 2013 pada bulan 5. Pada bulan 5 tahun 2013. So saya terjumpalah Fabigo. Waktu tu emas pertama saya adalah ni. Sekejap saya tunjuk. Ini adalah emas pertama saya. Nampak tak? Sekejap saya tunjuk. Oh, thank you Haizi Izwan. Oh Kap, apa khabar Kap? Okay, ini emas pertama saya. Ini dia punya kad lah. Kad pun memang 2013 punya kad lah. Yang ini adalah emas pertama saya, iaitu gaji pertama saya. Sekejap saya tunjuk saya buka sekejap. Gaji pertama saya beli yang ni. Saya simpan emas ni. Saya simpan emas 10 gram. Nampak ke? Ini adalah gaji pertama saya. Dan sampai sekarang masih ada lagi. 7 tahun saya simpan. Berapa harga dia? Harga dia saya beli pada waktu tu sekitar 1,300 pada tahun 2013. So 1,300. Sekarang 10 gram sekitar 245 lah. Hari ni tadi saya tengok dekat Fabigo dah nak cecah 248. So kalau katakanlah kita ambil senang 2450 lah, 2450 harga hari ni. Dan saya beli 1,300. So 2450 tolak 1,300 dapat dalam 1,000 lebih. And then saya bahagikan dengan 1,300, dapatlah 88% kenaikan daripada simpanan gaji pertama saya. Ini adalah simpanan gaji pertama saya. So saya yakin tuan-puan pun ada juga simpanan jugalah. Tapi persoalannya nak tanya juga kan, simpanan gaji pertama ada ke? Cuba kita fikir balik. Berapa simpanan gaji pertama kita? Okey, katakanlah kita tahu simpanan gaji pertama kita RM1,000 lah, RM1,000. Dan persoalan kedua, ada lagi ke duitnya? So dekat situ kita kena fikir balik lah, ke mana simpanan gaji kita. Kalau macam saya, kalau orang tanya saya mana gaji pertama, simpanan gaji pertama saya boleh tunjuk. Ini gaji pertama saya. Waktu saya beli 1,300 dan sekarang nilainya 2,450, sekitar macam tu lah. So saya dapat persen kenaikan 88%. Ini saya beli, ini yang pertama lah. Dan selepas itu, lepas saya dah beli emas tu kan, dulu saya dah beli emas, saya macam termenung jugalah. Apa aku nak buat dengan emas ni kan? Duk simpan je kan? Apa? Dulu saya faham, okay, untuk info semua, sebelum saya simpan emas ni, bila saya dah simpan emas ni, saya fikir emas ni untung bila kita beli rendah, jual tinggi. Itu saja saya belajar. Tetapi bila saya dah simpan emas ni, banyak saya belajar. Emas ni first saya dapat belajar supaya tak boros. Duit saya tak boros lah. Lepas saya simpan emas ni, bila saya nak beli barang, saya akan macam fikir balik lah, macam ini harga macam 1 gram ni kan, baik aku beli emas. Macam tu. So dia dapat didik kita supaya tidak boros.
And then seterusnya emas juga ni, saya belajar tentang manage duit saya lah. Manage duit saya ni bermaksud tiap-tiap bulan saya akan konsisten simpan emas. Tak kisahlah harga emas tengah naik ke, harga emas tengah turun kan, saya tetap simpan emas. Waktu 2013 dulu waktu 2013 dulu saya beli emas 10 gram ni, waktu tu tak ada 1 gram. Memang tak ada jual 1 gram. Public Gold tak jual 1 gram. Sekarang ni kan Public Gold ada 1 gram kan melalui account gap. Tetapi waktu 2013 saya simpan emas memang tak ada 1 gram. Paling rendah 1 dinar. So selepas saya beli 10 gram ni, lepas tu saya simpan. Saya beli apa tau? Saya beli dinar. Ni dinar pula. Ni dinar Public Gold. Nampak tak? Ni dinar Public Gold. Kalau sesiapa, tapi macam slow suara, high volume pun kena dengar betul-betul. Oh, suara tak dengar ke? Dengar tak suara saya? Test. Kalau dengar jelas boleh komen 1. Jelas tak suara? Boleh komen ke? Takut nanti saya cakap tak jelas suara. Jelas ke? Kalau jelas suara, minta komen 1. Dengar clear bangi. Thank you Rizkan. Dila tak dengar suara, rasa handphone dah baru dah tu. So boleh kuatkan lagi Dila. Okay. So sambung tadi. Okay. Sambung tadi. Okay, slow. Oh, suara slow kurang jelas. Kejap kurang jelas. Sekejap saya tengok. Okey, sekarang ni jelas tak suara saya? Jelas tak? Helmi, Dila. Sebab saya risau bila saya cakap ni suara ni tak clear. Okey ke? Suara, kalau dengar suara saya, komen 1. Boleh ni tak? Boleh siapa-siapa? Okey, alhamdulillah. Okey, thank you Kak Mimi. Dina tu second edition PGMA keluaran tahun 2014. Betul tu Rizkan. Okey, selepas saya simpan 10 gram ni, untuk information lah mana yang baru masuk. Ni this is gaji pertama saya lah, 10 gram. Saya beli 1,300. Sekarang dah nilai dalam 24 lebih lah, 2450. Hari ni tadi saya nampak dia mungkin nak naik 248 lah. So siapa-siapa nak beli emas, beli sekarang. Saya nampak mungkin akan naik jugalah pada esok hari. So ini adalah simpanan gaji pertama saya 1,300. Dan nilai sekarang dah 2,000 lebih, 2450, which is saya dapat kenaikan 88%. And then selepas saya simpan emas tu, 10 gram tu, saya konsisten beli dinar pula. Ni dinar saya. Ni dinar. Siapa yang dah lama simpan emas Public Gold sejak 2013, 2014, dia tahulah dinar Public Gold ni. Dulu dinar Public Gold ni, dia dinar dia sekali dengan kad, dia seal. Dia seal sekali. Kita hanya boleh dengar bunyi dinar je. Dengar bunyi dinar tu. Dulu punya ni adalah kad dinar dia disealkan dengan kad. Nampak ke? Saya macam mana? Tu dinar dia. Okay. So selepas saya simpan 10 gram tu, saya konsisten beli 1 dinar lah. 1 dinar waktu tu zaman saya beli 2013 ke 2014, harga dalam 700 ke 800 1 dinar. 1 dinar ni berat dia 4.25 gram lah. So saya beli dinar. Dinar sekarang dah 1,000 lebih. Sekarang dah 1,000 lebih. So memang dulu 700 kan. Sekarang dah 1,000 lebih. Tak mustahil lah 2-3 tahun akan datang entah 1,500. Hafiz Mizi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cikgu Hafiz Mizi. Tuan Azri pun join sekali. Terima kasih. Dila hebat. Okay, so berbalik kepada ni. So ini adalah saya punya pengalaman lah, pengalaman simpan emas. Bila saya simpan emas ni, saya dapat belajar bukan saja kita tengok harga rendah, jual harga tinggi. Bukan untung tu saja. Kita kena fikir kita dapat jimat berbelanja. Kita dapat elak kita punya duit ni daripada boros entah ke mana. Itu kita akan dapat untung dari segi situ juga. Yang kedua, kita juga dapat untung dari segi kita dapat manage kewangan kita. Let's say kalau kita beli emas, kita akan compare. Sebelum kita beli barang, mesti kita akan compare barang ni. Ini macam nak dekat 1 gram ni, 2 gram kan. So mesti kita akan compare tu. So itu antara yang saya belajar lah bila saya simpan emas ni. AB, okay. Thank you AB, join sekali. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanyalah. Kalau ada apa nak tanya soalan, insyaAllah saya cuba jawab lah. So ini adalah tahun ke-7
tahun ke-7 saya simpan emas Public Gold lah. Tahun 2014, tahun 2013 waktu tu kan tak ada 1 gram kan. So Public Gold dia 1 gram ada pada tahun 2014. 2014 pada 2014 lah, setelah mungkin waktu tu yalah kalau nak beli 10 gram dah 1000 lebih dah 1000 lebih kan. 1 dinar dah 700. So kadang kita bajet dalam mungkin dalam 100 200 kan. So lepas tu Public Gold buat 1 gram pada tahun 2014 sampailah sekarang. So dulu kalau orang cakap macam tak mampu simpan emas kan, tapi sekarang emas ni semua mampu milik lah. Kita boleh simpan emas sebenarnya RM100, tak pun 1 gram. 1 gram hari ni 245. So sangat murah lah. Sangat murah lah berbanding kalau dulu kena beli 10 gram terus. Macam tu. Oh, Tuan BAE. Wah, tahniah Tuan Syuk dah pandai buat live. Oh, thank you Tuan. Apa khabar? Okey semua? So saya ada apa-apa soalan ke daripada, tak kisah soalan apa-apa. Thank you pada yang join live saya ni. Saya mungkin kita tak plan live terlalu lama sangat lah, because this is just introduction saja daripada saya. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, and then kalau nak tahu apa-apa daripada saya pun boleh jugalah. So tentang emas ni, okay, mungkin secara ringkas lah kot. Secara ringkas saya terangkan tentang Public Gold ni, cara simpan emas Public Gold. Cara simpan emas Public Gold ni dia ada 3 cara lah. 2013 tu kerja pertama kerja apa? Oh, okey. Daripada Dila 2013 tu kerja pertama kerja apa? Kerja saya di syarikat, salah sebuah syarikat swasta 2013 sampai sekarang. Sampai sekarang saya masih kerja dekat syarikat swasta lah. And then sambil tu part time saya jadi dealer Public Gold lah. Saya guide orang dalam simpanan emas. Alhamdulillah lah. Setakat ni kiranya bila COVID ni kan ada hikmahnya jugalah. Ada hikmah bila mana orang dah mula sedar tentang kepentingan emas. Sebab tak ada simpanan kan, cash tak ada, emas pun tak ada. So gelabah. Macam saya alhamdulillah lah ada. Ini antara 10 gram saya lah. Ada jugalah yang lain tu. Yang lain tu kita tak boleh beritahu lah kan. Dina yang sis sekali angkat tu dah tak ada production. Oh, okay. Dina ni ke Hafiz, Cikgu Hafiz? Dina yang seal ni, Dina yang seal sekali dengan kad ni memang dah tak ada production daripada Public Gold lah. Ini kira dah jadi rare lah. Siapa-siapa yang dapat ni memang betul. Saya dapat yang ni satu. Ada lagi satu tu dia 1 dinar dia dah dia satu level dengan kad. So saya dapat version yang ni, saya dapat version yang boleh goncang. Kira orang panggil version goncang lah. Bila kita goncang dia dengar. Dengar tak? So kita rasa macam okay, ni emas dia lah. Okay. So dan version yang kedua tu saya dapat yang ada the seal sekali tapi dia sama level. Dia sama level. Yang ni kan nampak macam timbul kan. Ada 1 dinar tu dia satu level dengan kad. And then sekarang Dina dah tak ada seal lah. Dah tak ada seal. So makna kata kita boleh gigit lah. Kita boleh gigit Dina tu. Boleh gigit dan boleh tidur lah. Macam tu lah Dina tu. Okay. Oh, thank you Emma Aling. Emma apa khabar Emma? Lama tak dengar cerita Emma. Okay. Tadi berbalik dengan tadi, saya share secara ringkas lah cara beli emas Public Gold ni. Okay, cara beli emas Public Gold ni, dia yang pertama adalah kena cari tu. Hafiz Mizi, kalau nak cari, setakat ni saya tak jual lagi lah. Ada banyak jugalah collection 1 dinar ni. Setakat ni saya tak jual lagi lah. Simpan, sayang. Okay, so cara nak beli emas Public Gold ni ada 3. Yang pertama adalah outright purchase. Outright purchase ni maksudnya kita kan dekat website Public Gold tu dia ada 10 gram sampai 10 dinar tu kan. So kita boleh terus beli kat situ. Beli kat situ dengan sekali bayaran. Dah buat payment, boleh ambil emas dekat mana-mana office pejabat Public Gold berdekatan lah dengan rumah anda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah SEPP. SEPP ni nama panjang dia Syariah Easy Payment Purchase. Bermaksud katakan kita nak beli 10 gram tetapi bajet kita sikit, adalah 100 ke 200 setiap bulan. So kita boleh beli emas 10 gram tu dengan bayar 4 kali ataupun 10 kali bayaran. So katakanlah kan emas 10 gram hari ni 2,500 katakanlah. So kita boleh bayar selama 10 kali, which is sebulan dalam RM250 lah kita boleh bayar tiap-tiap bulan. So habis bayar 10 bulan tu boleh ambil emas kita di Public Gold. Dan yang ketiga, cara yang paling ramai lah, cara yang paling ramai orang beli emas
dalam bimbingan saya lebih kurang dalam 80% memang simpan emas cara yang ketiga, iaitu cara gap. Cara gap ni adalah akaun emas yang kita kumpul gram dekat akaun tu. Dia makna kata kita simpan dalam bentuk gram lah. Okey, dia konsep dia sama macam bank. Dekat bank kan kita simpan duit cash dekat bank, and then kita boleh keluarkan duit kertas daripada bank, betul tak? Okey, kalau gap, kita simpan gram dekat akaun gap dan kita boleh keluarkan gold bar daripada akaun gap. Okey, contohnya kita ada akaun gap, kita ada 20 gram lah, 20 gram kita simpan sikit-sikit, 1 gram kita simpan kan. So kata simpan dah ada 20 gram dekat akaun gap. So satu masa tu kita macam teringin nak pegang, kita nak pegang 10 gram lah gold bar. So kita boleh withdraw daripada akaun gap tu. Maksudnya daripada 20 gram tu kita boleh keluarkan 10 gram jadi gold bar. So bila dah keluar 10 gram jadi gold bar, so tinggallah baki dekat akaun kita tu 10 gram lagi. So macam tu. Konsep gap ni memang sangat mudah. Dia sesuai untuk orang yang macam dia nak simpan emas sikit-sikit, and then dia takut nak simpan emas sendirilah. Dia takut macam nak pegang ni kan. Ni 10 gram. Lepas tu ni 1 dinar. Dia takut nak simpan ni lah, nak simpan sendiri, takut hilang lah, takut kena curi apa kan. So better simpan emas di gap lah. So itu ada 3 cara lah simpan emas di public gold. So yang lain-lain saya rasa tak ada apa. Ada apa-apa soalan tak? Sebab saya cadang ni memang just a ringkas saja Facebook Live saya. So mungkin selepas ini saya akan banyak berkongsi jugalah Facebook Live. And then saya akan bagi tahu lah bila saya buat kan. Ataupun bila saya free saya akan buat lah Facebook Live. So terima kasih kepada yang join. Saya doakan kepada yang join live ni, semoga diperluaskan rezeki, semoga berjaya dan kaya dengan simpanan emas, berjaya dunia akhirat. Oh, Encik Putih is watching. Dah nak habis dah. So terima kasih kepada yang join. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jailadin Jack is watching. Ramai pula orang join dah tengah dah habis kan. So saya doakan semoga yang join live FB Live ni diperluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan dan diberi kekayaan dunia dan di akhirat. Amin amin amin. So terima kasih kepada yang join. Assalamualaikum. Saya Syukri Hanafi, PG code PG032390. So kalau apa-apa nak tahu tentang public gold, boleh contact saya dekat ni, ada pin message ni. So boleh contact saya lah. Ada Telegram saya dengan ebook emas saya. So sekian saja pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye bye.